Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini cikgu nak ajar satu tajuk baru. Tajuk apa? Okey, lihat apa yang cikgu sedang pegang. Okey, cuba bagi tahu kat cikgu apakah buah ini. Ini adalah buah oren. Yang ini buah apa? Buah apple. So, apa yang kita nak belajar hari ini dengan buah oren dan juga buah apple? Cikgu nak semua murid-murid lihat apa akan terjadi jika cikgu potong buah ini. Jika cikgu potong, ia akan menjadi dua bahagian. Okey? Dan buah apple cikgu potong dan telah menjadi 4 bahagian. 1 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian dan juga 4 bahagian. Apabila sesuatu benda yang kita potong dan bahagian itu adalah sama besar, sama besar, ia akan dipanggil sebagai pecahan. Maksud pecahan adalah sesuatu benda yang kita potong ataupun kita lipat yang mana kesemua bahagian adalah sama besar. Jika tidak sama besar, itu bukan pecahan. Okey, kena ingat. Yang pertama iaitu sama besar. Baiklah. Sekarang cikgu telah tukar daripada buah oren tadi kepada kertas. Jika kita tukar pada kertas, ia lagi mudah untuk kita faham dan juga lihat. Okey, ini adalah satu kertas yang mana cikgu akan lipatkan kepada dua bahagian. Okey, dua bahagian yang sama besar. Dia akan menjadi macam ini. Ada satu bahagian dan juga satu bahagian di atas dan juga di bawah. Okey, sekarang cikgu nak gariskan. Kertas yang telah digariskan akan menjadi seperti ini. Jika dilipat dan kita buat garisan di tengah-tengahnya, ada berapa bahagian? Ada 2 bahagian. Ini yang dinamakan sebagai pecahan. Pecahan ialah 2 bahagian yang sama besar. Okey, yang ini disebut sebagai apa? Ini disebut sebagai per2. Kenapa per2? Sebab ada 2 bahagian yang sama besar. Okey, lagi satu, jika kita yang ini kertasnya, okey, ini lipatan yang pertama dan kita lipat lagi sekali. Okey, sekarang ni ada berapa bahagian? Cuba kira. 1 bahagian, 2 bahagian, 3 dan juga 4. Okey, kita ambil pensel, kita gariskan. Okey, sekarang ada 4 bahagian. Okey murid-murid, yang di atas disebut sebagai per2, yang manakala yang di bawah kita akan sebut ia sebagai per4. Sebab apa disebut sebagai per4? Sebab terdapat 4 bahagian yang sama besar. Sekarang kita akan mengenal beberapa pecahan daripada per2 dan juga per4. Okey, kita ambil dulu yang pertama iaitu per2. Sekarang kita akan mengenal pecahan daripada per2 dan juga per4. Okey, yang pertama yang ini adalah daripada bentuk per2. Okey, cikgu letakkan dia di sini. Okey, ini adalah pecahan jenis per2. Apa akan terjadi sekiranya cikgu lorekkan pada satu bahagian? Okey, sekiranya cikgu lorekkan pada satu bahagian,
Okey, cikgu telah lorikkan satu daripada dua bahagian. Jadi bagaimana kita nak sebut pecahan ini? Okey, kita lihat dulu berapa bahagian yang berwarna. Okey, bahagian yang berwarna adalah satu. Satu daripada berapa bahagian keseluruhan? Iaitu per dua. Satu bermaksud satu bahagian yang berlorek, dan juga per dua bermaksud terdapat dua bahagian keseluruhannya. Okey, satu per dua juga disebut sebagai setengah. Selain setengah, ia juga boleh disebut sebagai separuh. Dan ditulis sebagai 1/2. Okey, itu adalah pecahan yang pertama. Pecahan yang kedua pula ialah daripada bentuk per 4. Okey, letakkan dia di sini. Ini adalah daripada konsep pecahan per 4. Ada 4 bahagian yang sama besar. Apa akan terjadi sekiranya cikgu lorikkan pada satu bahagian? Okey, cikgu akan lorikkan dan dia akan menjadi seperti ini. Okey, sekarang ni cuba perhatikan. Berapa bahagian yang berlorek? Okey, bahagian yang berlorek adalah 1. Berapakah keseluruhan bahagian ini? Okey, 4. Jika 4 ditulis sebagai per 4. Ia disebut sebagai 1/4. 1/4 juga disebut sebagai suku. Dan ditulis 1/4. Satu bahagian yang berlorek dan 4 bahagian kesemuanya. Okey, ini adalah yang kedua. Yang pertama 1/2, yang kedua 1/4. Okey, sekarang kita lihat yang ketiga. Okey, yang ketiga masih lagi daripada bentuk per 4, iaitu 2/4. Yang ini 1/4. Yang ini cikgu akan lorikkan dua bahagian pula menjadi seperti ini. Satu bahagian dan juga dua bahagian. Okey, bagaimana kita nak tulis dia? Okey, yang ini 1/2, 1/4. Yang ini, berapakah bilangan bahagian yang berlorek? Okey, 2 per berapa? Okey, 2/4. Sebab apa 2/4? 2 bermaksud dua bahagian yang berlorek. Per 4 bermaksud terdapat 4 bahagian keseluruhannya. Okey, 2/4 ini juga dikenali sama juga setengah ataupun separuh. Dia sama. 2/4 dia sama dengan 1/2. Jika kita lihat bentuk dia pun sama. Itu sebab setengah dan separuh sama dengan ini, setengah dan juga separuh. Tetapi ia ditulis sebagai 2/4. Itu adalah yang ketiga. Yang pertama 1/2, 1/4, 2/4. Okey, yang terakhir, yang keempat pula ialah ini. Masih sama lagi, masih lagi dalam bentuk per 4. Okey, yang ini cikgu lorikkan satu bahagian, yang ini dua bahagian. Jadi yang ini cikgu lorikkan berapa? Okey, 3 bahagian. Okey, bahagian yang pertama cikgu lorikkan. Bahagian yang kedua cikgu lorikkan. Dan bahagian yang ketiga pun cikgu lorikkan. Okey, sekarang ini untuk pecahan ini ialah 3
per 4. 3 bahagian yang berlorek per 4 bermaksud 4 bahagian keseluruhannya. Ia juga dikenali sebagai 3 suku. Dan ditulis seperti ini, 3 per 4. Maksud dia ada 4 bentuk pecahan sahaja yang kamu perlu tahu. Yang pertama 1 per 2, yang kedua 1 per 4, yang kedua 2 per 4, dan yang terakhir adalah 3 per 4. Cikgu harap semua murid-murid boleh faham tajuk pecahan pada hari ini. Sekian, terima kasih.